Dia akan lihat pada kawan-kawan dia yang lain dan dia akan rasa, kenapa dia kecil? Kenapa kawan-kawan dia besar? Kenapa dia tak tinggi macam kawan-kawan dia? Hai semua, Assalamualaikum, bersama saya Dr. Hazwani dalam episod 2, Balik, Apa Cerita? Untuk hari ini kita akan sembang tentang apa yang berlaku kepada tubuh badan dan emosi anak lelaki ketika proses balik. Perubahan awal yang berlaku pada tubuh anak ketika proses balik ialah saiz buah zakar dan keranduk buah zakar ataupun testis dan skrotum membesar secara berperingkat, dan pada masa yang sama bulu-bulu halus juga mula tumbuh di sekitar kawasan kemaluan. Dan ibu ayah boleh rujuk Tanner staging untuk ketahui dengan lebih detail perubahan yang berlaku pada saiz testis dan zakar anak serta bulu pubis anak lelaki. Sama juga macam saya pernah sebut dalam episod pertama, Tanner staging, Tanner. Jadi boleh rujuk pertumbuhan payudara anak perempuan dan juga perubahan saiz zakar dan buah zakar untuk anak lelaki. Okey, kemudian apa lagi yang berlaku? Ketinggian anak akan meningkat juga secara mendadak, tetapi selalunya yang membesar terlebih dahulu ialah tulang tangan dan kaki anak. Jadi pada waktu itu mungkin anak dia mungkin akan rasa sedikit clumsy kerana badan dia tak begitu proportionate. Tulang-tulang dia masih lagi sedang membesar sehinggalah pada satu tahap dia mencapai satu level yang proportionate untuk anak. Jadi kalau anak pada ketika itu nampak agak clumsy, dia tersalah, terlanggar sana sini, maafkanlah dia sebab badan dia tengah tak stabil. Okey, jerawat, misai, janggut, bulu ketiak juga akan mula keluar pada waktu itu. Juga bau badan anak lah yang dah mula bau kuat tu. Dan pada satu tahap akan berlaku perubahan pada suara anak. So bila anak punya suara berubah ni, dia menjadi serak, menjadi semakin garau, semakin dalam. Itu adalah tanda-tanda bahawa tak lama lagi the next step that will happen ialah mimpi basah. Bila kita bercakap tentang mimpi basah ni apa benda sebenarnya? Okay, mimpi basah ni is just one occasion, satu ketika yang berlaku apabila air mani keluar daripada zakar anak lelaki buat kali yang pertama. Dan kebanyakan masanya it happens in relation to a dream, berlaku setelah anak tu mengalami mimpi, dan kandungan mimpi tu ada unsur-unsur seksual. Tak semestinya semua anak akan ingat apa yang dia mimpi yang menyebabkan air mani dia keluar. Ada setengah budak dia ingat, ada setengah budak dia tak ingat pun apa yang berlaku, tahu-tahu je seluar dia dah basah. Dan kadang-kadang dia mungkin ingat dia terkencing pun yang menyebabkan seluar dia tu basah. Jadi macam mana mak ayah nak tahu anak ni dia dah keluar belum air mani dan mengalami mimpi basah atau belum? Yang pertamanya, of course, through communication. This can happen if parents and the son ada good communication. Kalau anak dengan ibu ayah ada komunikasi yang terbuka dan anak berasa selesa untuk menceritakan tentang perkara-perkara yang dia rasa private yang berlaku pada diri dia, dia boleh bagi tahu yang, oh, last night this happened, that happened. Cara yang kedua macam mana kita boleh tahu ialah, dan tips ni saya dapat daripada seorang ayah yang saya pernah sembang dengan dia lah. Dia kata untuk anak lelaki yang mungkin jenis tak bercerita, dan memang ramai juga anak lelaki yang jenis tak berapa nak bercerita dengan mak ayah boleh cuba untuk tengok, maksudnya bila mak atau ayah kemas baju-baju kotor nak basuh ke apa kan, kadang-kadang tiba-tiba boleh terjumpa dekat seluar dia tu ada melekat, ada kawasan yang macam jadi keras-keras, berkerak. So itu tanda-tanda air mani dah keluar lah pada malam yang sebelum tu. Jadi walaupun anak tak bagi tahu, itu adalah cara-cara macam mana kita nak try to figure out maybe it has happened. So kenapa kita nak kena tahu bahawa ia telah berlaku? Kerana kita kena tahulah bila anak tu dah mula balik. Supaya apabila dia dah mula balik, dia dah mula menggalas tanggungjawab, kita boleh bantu ingatkan dia tentang tanggungjawab dia. So suara pecah dan garau tu belum tentu lagi dia sudah mencapai takat balik, tetapi apabila dia mimpi basah, barulah kita kata anak tu sudah balik. So mak ayah kena tahu it's not about you wanting to be busybody ke apa, but it's more of a responsibility of a parent to know. So dalam proses anak menjadi balik, juga setelah dia mencapai balik, akan berlaku ereksi ataupun zakar mengeras. Dan kalau kita perasan sebenarnya fenomena ni berlaku even daripada anak tu masih bayi lagi. Jadi ereksi ni dia bukanlah sesuatu yang hanya berlaku kepada orang dewasa, ia berlaku juga pada bayi kerana ia adalah sebahagian daripada sistem tubuh badan orang lelaki
Dan apabila ereksi ni berlaku, dia bukanlah mesti hanya disebabkan oleh rangsangan seksual. Kadang-kadang ia boleh berlaku tanpa sebab dan ia berlaku di luar kawalan. Kita kena ingat bahawa ereksi ni adalah satu proses yang berlaku secara refleks. Maksudnya kita kadang-kadang tu tak buat apa-apa pun ereksi tu boleh berlaku. Jadi kita jangan sangka bahawa apabila anak mengalami ereksi, it must be that the child is thinking about something dirty. Dia tak semestinya berlaku begitu. Dan lebih-lebih lagi pada fasa balik ni, ketika hormon dia masih lagi belum mencapai aras yang stabil, pada waktu tu ereksi mungkin berlaku dengan lebih kerap sampailah akhirnya hormonnya lebih stabil. Jadi katakanlah jika anak tanya kenapa tiba-tiba dia rasa zakar dia mengeras ataupun dia rasa lain daripada yang lain. Jadi mak ayah boleh terangkan kepada anak, itu sebenarnya memang orang lelaki dia punya badan dia memang macam tu. Kadang-kadang dia punya bahagian zakar tu boleh mengeras. Kadang-kadang tu tak ada sebab apa-apa pun, nanti dia akan hilang sendiri. Okey, dan kalau kita perasan juga ketika anak tidur, ereksi juga boleh berlaku ketika tidur. Dan ini sebenarnya adalah sangat normal. In fact, jika ia tidak berlaku ketika seorang lelaki tidur, ia adalah petanda terdapat masalah ereksi. Jadi jangan panik kalau tiba-tiba nampak zakar anak menjadi tegang, ia bukanlah hanya kerana dia berfikir yang bukan-bukan, tetapi ia boleh berlaku secara tiba-tiba di luar kawalan anak. So, seiring dengan perubahan-perubahan fizikal yang berlaku pada tubuh badan anak, akan ada juga isu-isu yang berpotensi untuk timbul. Contohnya, isu saiz badan dan ketinggian. So, bagi kita yang dah melepasi fasa tu, mungkin kita pernah ada pengalaman buruk, mungkin kita berpengalaman menjadi budak yang membuli budak kecil, ataupun kita tak ingat apa yang berlaku. Apabila di sekolah rendah ataupun pada awal-awal sekolah menengah, masih ada lagi beberapa anak yang dia belum lagi sampai ke tahap dia punya ketinggian tu meningkat. Jadi budak-budak yang bersaiz lebih kecil ni berpotensi menjadi mangsa ejekan dan mangsa buli kawan-kawan yang dah membesar tubuh badan dia. Jadi mak ayah kena faham dulu perkara ni supaya mak ayah boleh tolong fahamkan anak-anak di rumah. So kita boleh cakap dengan anak yang setiap kanak-kanak ni dia melalui fasa balik ni berbeza-beza. Ada yang lagi cepat, ada yang lagi lambat. So, walaupun sekarang ni dia tak tinggi macam kawan-kawan dia, masa dia akan sampai. Dan orang yang cepat tinggi, dia akan cepat berhenti meninggi. Orang yang lambat mula tinggi, dia akan lambatlah berhenti tinggi. Jadi jangan risau, masa dia akan sampai, dia akan jadi lagi besar daripada kawan-kawan dia, mana tahu kan? Sebab sekarang ni walaupun nampak kecil, bila kawan-kawan dia dah berhenti membesar, dia masih lagi membesar. Okay, jadi kita kena reassure anak tentang perkara itu. Dan cerita-cerita ni semua dia kena berlaku lebih awal. Bukannya dah sampai masa tu dah berlaku, dia dah kena ejek baru kita nak cerita. Waktu tu masih lagi boleh cerita, tapi paling bagus kalau kita boleh prepare dia lebih awal. Especially kalau kita perasan ada kawan-kawan anak kita, dia saiz dia dah mula membesar, tapi anak kita masih lagi kecil. Dia belum sampai lagi tahap tu. Kita juga boleh bantu anak dari segi kita pastikan nutrisi yang anak dapat ni cukup. Dia cukup protein, dia cukup kalsium, dia cukup segala vitamin, semualah nutrisi yang dia perlukan tu pastikan cukup, pastikan dia aktiviti fizikal yang cukup dan juga rehat dan tidur yang mencukupi. Kenapa kita nak pastikan semua ni cukup? Ialah kerana semua ni akan membantu tumbesaran anak. Jadi tak mustahil anak-anak ni tumbesaran dia boleh terencat kalau dia tak cukup nutrisi ataupun kalau dia selalu sakit, dia tak cukup rehat, tak cukup tidur ataupun dia kurang aktiviti fizikal, dia tidak mencapai potensi genetik. Kadang-kadang ada je yang setengah-setengah budak ni kalau kita tengok dalam keturunan dia ramai yang tinggi-tinggi tapi sampai dekat dia kecil. Kenapa kecil? So sama ada memang genetik dia dapat pass down daripada nenek moyang yang bersaiz kecil ataupun genetik potential dia boleh jadi tinggi. Cumanya bila nutrisi tak cukup, dia tak reach lah the genetic potential. So itu yang mak ayah boleh bantu anak-anak dari segi saiz tubuh badan dan ketinggian. Okey, kalau kita tengok dari segi pertumbuhan misai, janggut juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Ada sesetengah orang memang genetik dia jenis bermisai dan berjanggut lebat, yang berjambang semua kan. Ada juga sesetengah orang genetik dia tu, dia punya misai janggut tak lebat, dia simpan 50 tahun pun macam tu je dia punya janggut dengan misai dia.
Jadi benda-benda ni pun kita boleh sembang dengan anak. Cuba perhatikan dia punya ayah dia, atuk dia, pakcik-pakcik semua macam mana, ataupun adik-beradik lelaki yang lain. Dari segi menjaga kebersihan wajah, boleh mula ajar anak untuk menggunakan pisau cukur. Sebab pisau cukur ni dia something yang kalau kita tak belajar guna, kita akan takut nak guna. Sebab dia benda tajam kan, dan dia boleh menyebabkan kecederaan. So benda-benda macam kena pastikan pisau cukur tu sentiasa bersih, kena pastikan pisau cukur tu bilah dia masih tajam, tak berkarat, dan kena pastikan pisau cukur tak dikongsi dengan orang lain kerana atas faktor-faktor kebersihan. Semua-semua benda ni dah boleh mula ajar anak lelaki yang bila kita nampak dekat muka dia dah keluar rambut-rambut dekat muka kan. Dari segi bau badan anak pula, sama juga macam anak perempuan, ibu ayah boleh bantu recommend untuk guna deodorant mana yang sesuai untuk badan. Kerana bau badan ni juga boleh menjadi isu bila bau badan tu terlalu busuk. Mungkin kadang-kadang kawan tak nak dekat dengan kita, tak selesa untuk nak berkawan dengan dia. Jadi bantu anak untuk uruskan bau badan dia. Dan kalau ibu ayah perasan, pada ketika ini juga berlaku pada anak lelaki dan juga anak perempuan, mereka sudah mula lebih conscious, dia lebih aware tentang macam mana penampilan dia, dia akan suka compare dengan kawan-kawan dia. Ini semua adalah perubahan-perubahan yang normal. So kita akan bincangkan dalam episod yang akan datang, yang lain nanti, macam mana kita nak bantu anak melalui fasa ni to become more accepting of their body. Okey, dari segi perubahan emosi, samalah juga macam mana anak-anak perempuan, anak-anak lelaki pun sama juga akan mengalami emotional roller coaster. Cumanya mungkin cara anak-anak lelaki ni menunjukkan, mengekspresikan emosi mereka berbeza berbanding dengan anak perempuan. Partly because of the way we bring up our sons, kita selalu pesan kepada anak lelaki ni kena tough, dia tak boleh menangis, kalau menangis tu tak macho, crying is not for boys. Juga disebabkan faktor-faktor itu, apabila anak-anak lelaki ni dia sensitif ke, dia rasa stres, dia rasa anxious, cara dia mengekspresikan diri dia berbanding anak-anak perempuan sedikit berbeza. Contohnya kalau anak-anak perempuan bila dia stres ke, dia frust ke, dia sedih ke, dia marah ke, a lot of the times they will cry. They will show yang dia tengah merajuk. Tapi kalau anak-anak lelaki disebabkan dia dah di brainwash untuk berfikir yang lelaki tak sepatutnya menangis. So antara cara-cara dia mengekspresikan emosi dia ialah melalui aggression. Dia menjadi kasar ataupun dia marah-marah, dia jerit-jerit, muka dia berkerut, ataupun kadang-kadang dia just diam. Dia tak cakap apa-apa, dia just block you out. Kita tak boleh expect anak lelaki ni menunjukkan emosi dia sama macam anak perempuan jika dari awal lagi kita dah didik dia untuk jangan tunjuk sangat perasaan. Simpan-simpanlah sikit merajuk tu. Tak payahlah nak tunjuk sangat sensitif tu. Lelaki tak macho lah kalau menangis. So kalau dari kecil kita dah biasa menyampaikan message-message tersebut, sama ada secara direct ataupun indirect. So bila anak melalui proses this emotional roller coaster ni, cara dia mengekspresikan pun berbeza. Jadi untuk mak ayah kena lebih aware lah kalau nampak anak tu perangai dia dah berubah. Kalau dulu lebih bertenang tapi sekarang banyak marah-marah, dia banyak kasar, dia pukul adik-adik dia ke, ataupun ada kes dia pukul kawan dia kat sekolah, there could be issues building up. Apa yang menyebabkan dia lash out macam tu, dia tunjuk perasaan sebegitu. Okey, dari segi perubahan emosi yang saya lupa nak sebut dalam episod pertama dulu, apabila anak melalui fasa balik, dia akan mula merasa nak bercinta-cintun dengan the opposite gender. Tapi selalunya dia akan bermula dengan anak-anak perempuan dahulu. Kalau anak-anak lelaki ni dia lambat sikit yang perasaan dia nak suka dekat orang, dia nak ada secret admirer, dia nak ada crush, benda-benda macam tu. So itu adalah fasa yang berlaku, ia adalah normal. Tapi macam mana kita nak bimbing anak supaya melalui fasa ni dengan cara yang Allah redha. So yang ni kita akan discuss dalam episod lain lah. Just to let you know yang benda-benda ni akan berlaku dan dia selalunya berlaku kepada anak perempuan terlebih dahulu. Anak lelaki ni lambat sikit untuk nak sampai. Tetapi disebabkan oleh situasi zaman sekarang ni, a lot of the times it happens at a younger age. It becomes younger and younger when they start having feelings for the opposite gender. So bila kita bercakap tentang emosi anak yang haru biru,
waktu balik ni, kenapa jadi macam tu? So sebenarnya dia disebabkan oleh banyak faktor lah. Faktor utamanya ialah perubahan pada hormon anak dan juga perkembangan otak anak, di mana perubahan-perubahan hormon ni menyebabkan anak mempunyai pelbagai perasaan, perasaan jiwang, perasaan cemas, perasaan mudah terguris. So all those feelings and emotions start to come. Dan pada masa yang sama, otak anak-anak ni masih lagi dalam proses perkembangan. Dan bahagian yang lebih awal siap, yang lebih awal develop ialah bahagian yang control emotion. Jadi anak-anak ni, dia lebih sensitif dan dia lebih cepat tangkap mesej yang berunsur emosi, dan bahagian otak yang mengawal pemikiran, judgement, membuat pilihan, semua tu dia lambat sikit develop. Jadi sebab itulah anak ni dia lebih emo berbanding rasional. So kalau anak tu lebih emotional berbanding rasional, ia adalah normal pada tahap itu. It's just a matter of macam mana kita nak bimbing dia. Faktor-faktor di sekeliling turut menyumbang juga kepada kenapa emosi dia menjadi haru biru. Contohnya pada waktu ketika balik ni lah, pelbagai perubahan berlaku pada fizikal dan tubuh anak. Jadi perubahan-perubahan yang berlaku tu pun adalah satu event yang stressful untuk anak-anak. Dan benda itu boleh menyebabkan emosi mereka terganggu. Especially kalau dia menjadi mangsa buli, menjadi mangsa ejekan kawan-kawan. Dan juga pada tempoh yang sama, anak-anak ni dia sedang dalam fasa transition daripada kanak-kanak menjadi dewasa. Jadi anak-anak dia sedang mencari identiti diri dia. Dia dalam keadaan tercari-cari, kadang-kadang dia mendapat sokongan daripada kawan-kawan, kadang-kadang mendapat tentangan daripada ibu bapa. Jadi perkara-perkara ini turut menyumbang kepada emosi anak-anak. Dan berlaku juga pertambahan tanggungjawab. Waktu dia kecil di sekolah rendah dan makin besar, UPSR, ada exam, ada expectation sebagai seorang abang ataupun expectation sebagai seorang rakan, sebagai seorang leader di sekolah. Jadi macam-macam yang berlaku pada ketika ini. Dan tak kurang juga peer pressure yang dihadapi oleh kanak-kanak, anak-anak pada ketika ini. Apa yang kawan-kawan dia kata, what friends say matters a lot to them. Jadi ini juga turut menyumbang kepada kecelaruan emosi anak-anak. Yang kita tak perasan kadang-kadang yang menyumbang kepada masalah emosi ni ialah tidur yang tak berkualiti. Zaman sekarang, anak-anak banyak yang ada phone sendiri ataupun ada gadget sendiri. Jadi bila malam-malam sebelum tidur, anak-anak ni dia on screen. Screen tu sendiri akan mengganggu masa tidur anak. Jadi even kalau dia tidur pun, tidur yang dia dapat tu tak berkualiti. Dan tidur yang tak berkualiti ni akhirnya akan menyebabkan emosi anak terganggu. Jadi kalau kita tengok anak tu kelang kabut sangat, haru biru sangat emosi dia, cuba kita tengok balik, tidur dia berkualiti ke tak? Dan kalau tidur dia tak berkualiti, apa puncanya? Kita kena explore lah sebagai ibu ayah, kena bantu anak. Adakah kerana dia banyak chatting dengan kawan-kawan? Adakah kerana dia banyak melayari media sosial? Adakah kerana dia main game terlalu banyak sampai dia tidur pun tak cukup? Tengok movie ke kan? Kita kena explore lah benda-benda macam tu. Dan kurang aktiviti fizikal juga boleh menyebabkan emosi anak haru biru. Bila kita buat aktiviti fizikal, sebenarnya otak kita akan merembeskan bahan-bahan kimia yang menyebabkan kita rasa feel good, yang make you feel good about yourself. So kalau anak-anak tu banyak terperuk dekat rumah, dia tak keluar, tak kena cahaya matahari, tak keluar melihat alam, semua ni pun akan mengganggu emosi anak dengan cara yang negatif. Jadi kalau kita nak bantu anak untuk mendapat emosi yang lebih positif, kita kena make sure anak cukup buat physical activity. Konflik kekeluargaan. Yang ini of course definitely akan mengganggu emosi anak-anak. Sebab kita tahu tidak semua anak direzekikan ibu ayah keluarga yang harmoni. Jadi anak-anak yang mengalami konflik kekeluargaan, mereka ini lebih terganggu emosinya. So these are the factors that can affect a child's emotional development. Jadi ini jugalah perkara-perkara yang ibu ayah perlu tahu dan perlu ambil tahu sekiranya berlaku pada anak-anak. At least kita boleh fikirlah what are the possibilities. Dan bila kita tahu apakah kebarangkalian-kebarangkaliannya, kita boleh tolonglah cari punca dan cari penyelesaian. Rather than kita komplain anak ni macam tu macam ni, kita marah dia macam tu macam ni, benda-benda tu semua tak produktif. You have a problem, you find the solution. Itu lebih produktif dan lebih membantu untuk kita dan juga untuk anak-anak. So, takat itu sahaja untuk episod kali ini. InsyaAllah untuk episod yang seterusnya, kita akan membincangkan dengan lebih mendalam
apa yang berlaku pada sistem reproduktif orang perempuan dan lelaki, tentang haid, daripada mana haid itu berlaku, bagaimana haid itu turun, dan isu-isu kesihatan yang berkaitan dengan haid, dan juga tentang air mani lah, bagaimana air mani terhasil, dan isu-isu kesihatan yang mungkin berkaitan dengan sistem reproduktif anak lelaki. Saya faham terlalu banyak isu yang mak ayah nak tahu, nak belajar dan nak cuba tackle, nak cuba find solution. We will take it one at a time. Slow-slow kita belajar sikit-sikit, lama-lama kita akan belajar dengan lebih banyak. So, jika anda rasa video ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa klik like dan share supaya rakan-rakan anda akan mendapat manfaat yang sama. Dan jangan lupa untuk follow Facebook page kami dan juga follow YouTube channel Khalifah Trading Academy supaya anda akan mendapat update tentang video-video yang akan datang. So, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.